بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدين في الدنيا والآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Nazir bersama pengurusan masjid, dan seterusnya yang saya hormati dan kasihi tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang berkati Allah SWT sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Saya mengucapkan Aidukumul Mubarak dan mendoakan taqabbalallah minna wa minkum salihul amal minal aidin wal faizin. Dan orang Melayu kata maaf zahir dan batin. Subhanallah, tuan ya. Jadi pada pagi ini kita sambung pengajian tentang sahabat Nabi, dan saya meneruskan ulang kaji kita tentang keutamaan sahabat Nabi bernama Abu Hurairah Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan, pada pagi ini kita ulang kaji berdasarkan hadis Nabi SAW dan beberapa kitab sejarah yang khazanah umat Islam berkaitan dengan sahabat Nabi ini, yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bersama saya alhamdulillah juzuk ke-7, jilid ke-7 Sahih Muslim ini. Tuan-tuan mohon doakan bersama supaya tahun bulan 7 ke tahun ni juga dapat dicetak lengkap Sahih Muslim ini. Saya setahun tuan-tuan ya, seumpama isteri, bersama dengan membaca bersama kawan-kawan. Moga Allah SWT mengizinkan kami menerbitkan lengkap Sahih Muslim ini, dan saya rasa tuan-tuan pun mendoakan sama. Jadi saya dah baca jilid ke-7 untuk takhir sebelum buat layout. Jadi tuan-tuan, dalam bab ke-7 Sahih Muslim ini, dia ada satu topik besar tentang keutamaan sahabat. As-sahabah. Man sahabah? Siapa dia sahabah? Sahabah ni kata ulama, as-sahabah iaitu man laqiyan nabiyya, sesiapa yang bertemu dengan Nabi semasa hidupnya, dan dia itu muslim, mukmin, dan mati dikenal sebagai seorang muslim. Ada juga disebut sahabat yang bersifat munafik, tuan-tuan ya. Tetapi yang kita nak belajar ni, di antaranya sahabat-sahabat Nabi yang memang Allah sebut radhiyallahu anhum. Sebab itu tuan-tuan, bila kita kenal itu sahabat Nabi, sebutlah radhiyallahu anhu. Kalau lelaki, radhiyallahu anha jika perempuan. Kalau disebut seringat bersama dengan ayahnya juga sahabat, radhiyallahu anhuma. Baik juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tuan ya, semua lebih mulia kalimah radhiyallahu anhu kerana itu kalimah Allah. Kalau tuan-tuan dengar karamallahu wajah pada sebut nama Ali itu, tak adalah masalah, tapi tak sama dengan yang disebut oleh Allah dan jumhur ulama dalam kitab. Tapi kalau tuan-tuan ada orang Iran Syiah, dia sukalah. Baik, kita tak mau panjang kat situ. Baik, kita melihat tuan-tuan sejarah hidup Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang ringkas, supaya kita kena belajar. Sebab Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim ada 5 hadis tuan-tuan ya, 5 hadis yang disusun oleh Imam Muslim hafizahullah tentang keutamaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam 7 orang perawi hadis yang ramai, yang 7 orang ini dia banyak meriwayatkan hadis. Ada 7 orang sahabat Nabi seumpama sumber ilmu
berkaitan dengan hadis Nabi SAW, kata Nabi, perbuatan Nabi, sifat Nabi yang sahabat meriwayatkan, ada 7 orang. Tetapi ranking pertama dalam kalangan ulama hadis meletakkan Abu Hurairah radhiyallahu an di antara yang paling banyak menghafaz hadis. Ada satu riwayat kata 5,000 hadis yang dihafaznya dengan baik. Dan 300 lebih hadis ini yang Imam Bukhari dan Muslim ambil riwayat Abu Hurairah ni letak dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. 300 lebih, ada kata 347 hadis. Subhanallah. Siapa dia tuan-tuan ya? Abu Hurairah ni tuan-tuan, setelah masuk Islam, nama dia bernama Abdul Rahman Ibn Sahar. Ada disebut oleh Ibn Hajar, nama Abdul Rahman ini dikatakan diberi oleh Nabi SAW. Nabi menamakan satu nama baru Abu Hurairah ini, kerana nama itu amat mulia dengan sifat, salah satu sifat Allah SWT, Abdul Rahman. Jadi disebut di sini nama ayahnya ada yang menyebut sebagai Sakhir. Jadi ringkasnya tuan-tuan, disebut di sini bahawa beliau ini pada zaman jahiliyah sebelum masuk Islam dikenali dengan nama Abu Aswad. Namun diberi nama Abdullah dan kemudian dinamakan sebagai Abdul Rahman dan dikenali sebagai Abu Hurairah. Dalam kitab Tahzibul Tahzib dihuraikan oleh Ibn Hajar Asqalani, kenapa Abu Hurairah ni bapa kucing? Maksud dia, kerana beliau ni cukup sayang terhadap binatang yang bernama kucing. Beliau beri makan, beliau membersihkan kucing, memberi tempat dan menyayangi binatang bernama kucing. Sebab itu tuan-tuan, jika ditanya dalam perbincangan fiqhul hadis, betulkah Nabi sedemikian sifatnya? Disebut oleh ramai ulama hadis tuan-tuan, sahabat Nabi. Nabi tidaklah banyak riwayat yang menyatakan Nabi menyayangi kanak-kanak termasuk menghormati binatang, tapi sahabat Nabi ini menyayangi melebihi seperti Nabi ini. Dan kalau kita mengikut sunnah ni, kita ikut sunnah sahabah, itu lagi tepat. Artinya Nabi pun sayang, tetapi ditunjukkan kesayangan oleh seorang sahabat Nabi bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebab itu tuan-tuan, saya pun ada bela kucing lah, kerana dia ikut balik ke surau, anak kucing. Jadi anak-anak saya pun suka kucing, jadilah kucing itu sebahagian kehidupan kami. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, sebab saya kata dengan anak-anak, kita ikut sunnah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik ya. Beliau ini tuan-tuan daripada kabilah Ad-Dausi. Sebab itu dalam kitab Sahih Muslim disebut keutamaan Abu Hurairah Ad-Dausi. Ad-Dausi itu satu nisbah kepada keturunan dia. Sebab Arab ini tuan-tuan, dia menghormati, mensyukuri keturunannya yang mulia, bukan ta'assub ya. Walaupun ada mungkin orang terlalu ta'assub dengan kabilah, tetapi dia mensyukuri, menyebut itu bahawa beliau berasal daripada keturunan ini. Dan kebetulan tuan-tuan, kabilah Arab ni biasanya diduduk satu tempat yang sama. Jadi kadang-kala itu menunjukkan juga mana berasal. Namun apabila Islam datang tuan-tuan, beliau telah masuk Islam melalui Tufail bin Amir Al-Dausi, salah seorang pemimpin kaum dia itu, suku dia itu, kabilah dia itu. Dan menarik tuan-tuan, saya ringkaskan cerita, ketika beliau masuk Islam, umurnya muda sangat, belasan tahun mengikut riwayat. Tetapi ibunya belum masuk Islam. Dan beliau menghadapi cabaran di rumah. Ibunya ni insulting Nabi, mencecer, menghina Nabi. Dan beliau penuh sabar tuan-tuan. Ibu sendiri menghina Nabi, mengatakan pada Nabi, sehinggalah tuan-tuan beliau tak tahan jumpa Nabi SAW.
Ini kisah ni tuan-tuan, kisah masyhur, ada dalam hadis Sahih Muslim. Dia berjumpa dengan Nabi seperti juga sahabat-sahabat lain tuan-tuan, minta doa supaya Nabi mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ibunya ini akhir sekali tidak mencaci Nabi dan dilembutkan hati dan diberi hidayah masuk Islam. Selepas Nabi berdoa tuan-tuan, subhanallah, doa Nabi ni makbul. Balik di rumah tuan-tuan, beliau berdebar-debar, apakah hari ni ibunya terus menerus mengata pada Nabi. Tetapi dalam keadaan yang terbalik, beliau melihat bagaimana ibunya mengucapkan syahadah di depan beliau. Ini tuan-tuan dan mati Allah, the power of doa. Tuan-tuan, beberapa sahabat Nabi tuan-tuan asalnya miskin minta kaya. Beberapa sahabat Nabi tuan-tuan asalnya susah nak belajar, tapi Nabi doakan dia menjadi seorang alim. Jadi tuan-tuan dan mati Allah, doa ini satu perkara yang Allah suruh dan Nabi buat. Sebab itu saya sebutkan sebelum ni, ada kat sini ada 4 manusia yang doanya tidak Allah tolak. Di antaranya doa ayah dan ibu, doa orang musafir, doa yang ketiga orang yang dizalimi, dan keempat ni tuan-tuan, doa pemimpin dan alim ulama. Ini ada hadis Nabi tuan-tuan. Hadis ni hadisnya hasan. Sebab itu tuan-tuan, saya selalu sebut, tuan-tuan tolong doakan. Sebab saya mempunyai keimanan dan keyakinan semua yang menghadiri di rumah Allah ini orang baik. Dan tuan-tuan punya doa ni begitu mahal harganya di sisi Allah SWT, terutamanya jemaah subuh dan isyak dan jemaah-jemaah waktu lain. Sebab itu tuan-tuan, apabila kita saling doa mendoakan, dan banyak lafaz doa yang Nabi ajar, wali jami'al muslimin wal muslimat, keseluruhan orang Islam, lelaki dan perempuan, wal mu'min wal mu'minat, yang juga mukmin lelaki dan perempuan, al ahya'i minhum wal amwat, termasuk yang masih hidup dan juga yang telah meninggal. Jadi tuan-tuan dan mati Allah, sebab itu kembali balik pada cerita ini tuan-tuan, begitu bahagianya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an kerana ibunya telah pun menerima Islam, mengucap syahadah. Dan disitulah sebenarnya bermula satu lagi keyakinan Abu Hurairah radhiyallahu an. Kerana Abu Hurairah ni tuan-tuan, dia punya fokus dalam hidup beliau ini untuk berkhidmat kepada Nabi SAW. Beliau sanggup tinggal di Masjid Nabawi semata-mata untuk khidmat dan juga ilmu. Ketika sahabat lain tuan-tuan mempunyai masa selepas solat keluar bertaburan mencari rezeki, berniaga, bertani, berternak, tetapi beliau ni tuan menjadi ahlul masjid dan ahlul ain. Dia fokus dia menjadi seorang yang akhirnya dikenal sebagai ahlu sufah. Ini poin yang berikutnya. Ahlu sufah ni tuan-tuan akhirnya dikenal sebagai sufi. Jika kita belajar dalam ilmu tasawuf, ahlu sufah ini sahabat Nabi yang tak kaya, miskin dari sudut fizikal, sampai pakai baju yang keras. Kain dia kain yang dibuat untuk membalut gandum. Itulah pakaiannya tuan-tuan. Subhanallah. Jadi pakaian tu agak keras, tetapi beliau itulah yang ada. Dan khidmat beliau kepada Nabi SAW ni amat hebat. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita akan belajar ni tuan-tuan, bagaimana Nabi SAW mendoakan dan apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu an minta supaya dia kepada Nabi, tolong doakan supaya dia boleh menghafaz setiap kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia tuan-tuan ceritanya.
Jadi daripada Arash qala sami'tu Aba Hurairah yaqul. Jadi Abu Hurairah ni tuan-tuan dia sendiri menyebut innakum taz'umuna anna Aba Hurairah yuksiru al-hadits an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu maw'id kuntu rajulan miskinan akhdumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mil'i batni wa kana al-muhajirun yashghuluhum as-safqu wal bil aswaq وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه ثم ضممته إلي فما نسيت شيئا سمعت منه. Hadis sahih tuan-tuan ya. Ini dia maksud dia. Jadi seorang daripada Arash, beliau berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kalian mengatakan bahawa Abu Hurairah ni orang yang banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah yang menetapkan hukum. Allah lah yang sebenarnya menetapkan sama ada sesuatu itu jujur ataupun dusta. Apa disebut oleh Abu Hurairah? Dahulu aku orang miskin. Saya akan ceritakan bagaimana hidup orang yang berilmu dan khidmat ni, bagaimana rahmat Allah. Sabar dulu ya. Ini kata Abu Hurairah. Dahulu aku orang miskin. Aku selalu membantu Rasulullah SAW dan hanya makan sekadarnya. Sebab dia duduk kat masjid. Tak ada bilik yang proper, tapi di mana boleh tidur, situlah dia tidur. Selepas dia sembahyang malam atau sebelumnya. Dan bagaimana Abu Hurairah beritahu, sementara orang-orang muhajirin majoritinya disibukkan dengan perniagaan di pasar-pasar. Orang yang datang berhijrah daripada Mekah ni tuan-tuan, kebanyakannya nak survive memang berniaga. Orang muhajirin ni berniaga. Seperti Abdul Rahman bin Auf, sahabat Nabi, ada beberapa dia punya pintu kedai disebut, walaupun pergi selai sepinggang, tapi Allah berikan ke ilmu kemahiran berniaga. Dah Mekah dulu kaya dah, tapi selai sepinggang datang ke Madinah kaya juga akhirnya. Jadi disebut oleh Abu Hurairah, orang muhajirin sibuk berniaga di pasar, orang Ansar sibuk dengan harta benda mereka. Mereka ada kebun, sebab mereka orang Madinah. Mereka ada kebun, mereka ada ternakan. Jadi Nabi SAW pada satu hari bersabda, siapakah yang mahu membentangkan bajunya agar dia tidak akan pernah lupa apa-apa yang dia dengar daripadaku. Sebab itu tuan-tuan, di samping baju riwayat kata ni tuan-tuan, ridak ni macam kain sejadah ataupun kain, gunanya kain ridak ni sebenarnya nak menjadikan tempat kita sujud di antaranya. Okey tuan ya. Tapi nak ceritanya, Nabi tawarkan pada satu hari, siapa sebenarnya nak kuat ingatan, dengan cara Nabi kata bentangkan pakaianmu ataupun kainmu. Aku pun, kata Abu Hurairah, membentangkan bajuku yang sufah tadi tuan-tuan. Pakaian yang tak berapa nak mahal tu dibentangkan, sehingga baginda selesai ucapkan kata-katanya, lalu aku ambil tu pakai baju kat badanku. Setelah itu aku tidak pernah lupa semua yang pernah aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, boleh ke buat sekarang ni? Sabar dulu tuan-tuan ya. Kena baca fiqh Imam Nawawi, syarah hadis Nawawi. Ini tuan-tuan khusus untuk sahabat pada zaman tersebut. Tetapi kadang-kala ramai juga orang cuba melihat exactly macam tu tuan-tuan ya. Jadi sabar dulu. Kita kena faham keadaan ini khususnya untuk zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehebatan Nabi itulah dinamakan tabaruk. Tuan-tuan ya. Semasa hidup ada perkara-perkara yang Nabi tunjukkan. Zaman Nabi, sebab Nabi ini tuan-tuan maksum. Dan kehebatan doa Nabi ini tuan-tuan mustajab. Saya berikan contoh yang kedua. Di samping Abu Hurairah, seorang bernama sahabat Nabi Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Beliau ni purposely minta jadi kaya, asal miskin. Dalam hadis Sahih Muslim ni tuan-tuan, Nabi mengajarkan doa, Allahumma ksir malahu wa waladahu. Allah maksir, ya Allah banyakkan hartanya dan anak-anaknya. Wa barik lahu, dan berikan kemuliaan kepadanya
fima a'taitahu, apa yang kau telah berikan kepada beliau, kepadanya. Jadi tuan-tuan, doa ni boleh guna semua. Saya pernah ditanya baru ni, Ustaz, boleh ke saya doa nak jadi kaya? Kenapa tak boleh? Ada banyak doa. Ini salah satu doa. Tak boleh cakap, tak boleh ingat yang Melayu tu, yang Arab tu pun tuan-tuan ingat lafaz, ya Allah banyakkan hartaku ya Allah. Dan yang penting kat belakang, berkatkanlah apa yang kau beri kepadaku. Jadi setelah banyak harta ni tuan-tuan, kemuliaan Allah itu yang sebenarnya yang hebat, bagi membezakan dengan orang yang tak berkat dapat sesuatu. Sebab itu tuan-tuan, mengikut Imam Nawawi, ini salah satu sebenarnya cara Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peluang pada sahabat. Sebab itu tuan-tuan, ada benda tertentu yang memang Nabi SAW menunjukkan pada benda, dan Nabi mendoakan benda itu menjadi alat bagi mencapai satu matlamat yang besar. Contoh yang kedua tentang air Zam-Zam. Tuan-tuan pergi ke Mekah atau Madinah, ni ramai ni nak pergi hujung bulan ni haji, saya berpesan jangan tak minum air Zam-Zam. Jika kita ada ilmu tentang air Zam-Zam ni tuan-tuan, ia adalah di antara tanda kehebatan Allah yang terhasil daripada mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Ismail AS ketika dia mengenguis kakinya bersama ibunya yang ditinggalkan, Hajar alaihissalam ini, alaihimussalam. Tetapi akhirnya Allah berikan air. Dengan air itu tuan-tuan mendapat kemuliaan seluruh tempat tersebut, khususnya Mekah, bernama kemudian didirikan Kaabah oleh Nabi Ibrahim AS. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, air Zam-Zam ini baca, minum berdiri, bacalah doa. Nak baca doa yang apa-apa pun seperti yang Nabi ajar pun boleh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala dan sebagainya. Tuan-tuan, apa doa? Dan dalam lafaz, jika tuan-tuan boleh menghadap Kaabah, itulah yang paling terbaik. Berdiri. Niat dia, ini sunnah Nabi dan ada kebaikan untuk kesihatan. Dia pasti tuan-tuan memberikan oksigen kerana pH-nya tinggi, dan dia sebagai syifa penawar. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, seperti yang berlaku tentang kes pakaian akhirnya dipakai dalam ramai-ramai sahabat, dalam urut hadis ini yang sempat mengambil peluang tersebut hanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kerana Nabi nak bagi kemuliaan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi pengajaran kata Imam Nawawi ialah bagaimana peluang terbaik sahabat untuk mendapat kemuliaan melalui pengkhususan. Sebab sahabat Nabi ini tuan-tuan, dia ada pelbagai pengkhususan. Ada yang khusus menuntut ilmu, merakamkan hadis Nabi seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada yang Allah bagi orang kaya, kekayaan harta. Ada Allah bagi tentang kegagahan fizikal untuk mempertahankan Islam. Jadi kesemua ini bergabung tuan-tuan untuk memantapkan Islam. Dan sebab itu berikutnya disebut bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu tuan-tuan, di antara kehebatan yang Allah kurniakan yang pasti kepada dua jenis manusia yang khidmat untuk Islam. Dia aktivis, contohnya tuan, untuk kebajikan kerana Allah SWT. Dan dia juga mungkin satu lagi manusia, dia fokus pada ilmu. Apa yang berlaku kepada Abu Hurairah ni tuan-tuan, Nabi memberi jaminan bahawa Allah akan datangkan rezeki min haitsu la yahtasib, rezeki tanpa diduga. Betul dia tidak mendapat laba yang segera seperti orang yang berniaga, orang yang bertani, orang yang berternak. Dia fokus dia pasal ilmu, fokus dia pasal aktivis. Tetapi ingatlah tuan-tuan, apabila kita datang dengan niat mencari redha Allah, kita jauhkan segala dosa, dan ini kita jadikan sebagai amal soleh,
Allah akan datangkan rezeki. Akhirnya tuan-tuan, Abu Hurairah radhiyallahu yang miskin ini dapat isteri yang kaya. Nabi menawarkan seorang perempuan dahlah kaya, cantik. Dan kemudian beliau pula lepas itu tuan-tuan mempunyai kemahiran mentadbir. Dalam banyak sejarah ini tuan-tuan, sampailah ke zaman Umawi, dalam banyak krisis beliau ditawarkan jadi gubernur, wakil Amir Mukminin di pelbagai tempat. Pernah dihantar ke Yaman, pernah dihantar ke Iraq dan sebagainya. Ada yang beliau terima, ada yang beliau tolak. Jadi tuan-tuan dan Allah, saya ingin menyebutkan bahawa di antara kehebatan dalam Islam ini ialah kecukupan rezeki. Dan saya nak fokuskan sedikit pada takhir ni tuan-tuan. Apa kaitannya, bagaimana Allah memberikan jaminan orang yang tidak memfokuskan kepada harta dalam kerjayanya dan kehidupannya, tapi dia memfokuskan kepada dua. Yang lain banyak lagi tuan, berbuat baik pada bapa, termasuk dalam berkebajikan. Saya kategorikan dalam kata mudah bahasa Melayu ni, dia fokus menjaga ibu bapa dia fokus kepada mungkin seronok join NGO, menolong, membantu orang. Tetapi ingatlah tuan-tuan ya, di situ ada kemuliaan dan kecukupan rezeki. Dan yang kedua, orang yang menuntut ilmu. Sebab itu tuan-tuan, apabila saya membaca pelbagai sirah dan ramai tokoh-tokoh sahabat, walaupun mereka itu seorang yang fokus pada perniagaan seperti Abdul Rahman bin Auf, tapi mereka tidak meninggalkan majlis-majlis ilmu. Ini tuan-tuan. Dan bila saya tengok orang yang kaya-kaya ni tuan-tuan, sebenarnya yang berkat ni lah, kita kata yang berkat ni, sebenarnya dengan dia meneruskan pengalaman dia sambil dia mungkin buat kursus dan sebagainya, itu yang sebenarnya mengayakan dia, yang memberi keberkatan kepadanya. Sebab itu tuan-tuan dan mati Allah, saya nak kaitkan masjid tidak akan tak ada duit sebenarnya. Ini saya nak kaitkan benda berikutnya. Sekiranya masjid itu dipenuhi dengan majlis ilmu. Ini formula tuan-tuan. Masjid akan bertambah berkat dan cukup sekiranya masjid itu bertambah aktif dan operasinya 24 jam. Jadi tuan mati Allah, pada mereka yang diberi kesempatan menguruskan masjid, ingatlah, ini tempat turunnya segala rahmat, tempat malaikat turun tuan-tuan di rumah Allah SWT. Tak pasti macam ni kat rumah kita, tak sama. Sebab itu tuan-tuan, seorang yang mempunyai knowledge ni, dia tidak akan meninggalkan masjid 5 kali sehari, terutama kepada tuan-tuan. Ada perempuan-perempuan kat belakang tu tengok pada kondisi. Ketika sihat, alhamdulillah. Ketika datang darah dan sebagainya, sabar. Tetapi kita tuan-tuan, rijal, ini men ini, gentleman ini, yang muslim, yang berilmu, walau sesibuk mana tuan-tuan, stop pada masa solat masuk dan pergi ke masjid. Kerana di situlah tuan-tuan kehebatan, rahmat, kemuliaan. Sebab itu tuan mati Allah, ini dibuat oleh sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang berakhir dengan kemuliaan tuan-tuan ya. Walaupun mereka pernah bergaduh sampai berperang. Saya pernah sebut kat sini kisah perang Siffin, perang Jamal di kalangan sahabat Nabi. Tetapi sebenarnya yang masuk tengah-tengah tu orang munafik. Walaupun ada yang terbunuh di kalangan sahabat Nabi. Namun tuan-tuan, apabila ilmu ini mereka kembali balik pada ilmu, mereka merujuk balik, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasul, bila ada clash mereka kembali pada ilmu, di situ ada rahmat, kebaikan. Sebab itu tuan mati Allah, Islam tidak pernah menjadi negara papa ke dana sepatutnya. Dan tuan-tuan boleh tengok daripada semua sampai sekarang,
selagi mana ada masjid yang diimarahkan, tuan-tuan, ekonomi sesuatu tempat itu pasti tidak akan menjadi negara yang kubulu. Itu keyakinan saya daripada fakta-fakta sejarah dan realiti semasa. Sebab itu, tuan-tuan mati Allah, ini kait dan kita kena ada di kalangan kita ni, tuan-tuan, untuk terus menjadikan masjid sebagai pusat ilmu dan khidmat masyarakat, memberi makan jemaah termasuk yang kaya atau miskin. Kerana di sinilah sebenarnya bukanlah masjid itu seperti kedai makan, tidak, tapi nak ceritanya masjid juga menjadi tempat bila rahmat Allah turun, tuan-tuan. Orang mungkin derma RM1, tapi yang derma tu ada 1,000 orang dalam satu minggu, mungkin 5,000 orang, dan setiap itu Allah gandakan 10 kebaikan. Sebab itu, tuan-tuan mati Allah, kecukupan satu masjid itu apabila diuruskan oleh orang yang amanah, dan jemaah masjid saling sayang menyayangi, bantu membantu, maka di situ rahmat Allah itu, tuan-tuan, akan ada. Ini yang berlaku pada Abu Hurairah radhiyallahu an dan para sahabat Nabi yang lain. Semua sahabat Nabi yang asalnya di peringkat awal Madinah dikira sebagai ahlu sufah ataupun sufi, tetapi mereka Allah datangkan rezeki min haitsu la yahtasib. Sebab itu, tuan-tuan, lagi banyak kita baca Quran, lagi kita tadabbur, masa kita banyak, akan ada rezeki. Sebab itu rezeki ni kalau kita bincang, dia ada dua cara Allah datangkan, dua kaedah aja. Satu, usaha. Saya bekerja, tuan-tuan bekerja, ada berniaga, dapatlah apa yang kita nak. Yang kedua, dia datang tanpa diduga daripada Allah. Sebab kedua tu daripada Allah SWT. Jadi perlu ada keseimbangan. Dan memang dunia ni akan ada manusia yang dia nak bergerak, dia memang kerja, dia bekerja, workaholic, tuan-tuan, ya. Tetapi jangan tinggalkan majlis ilmu, tuan, ya. Sebab itu setiap Jumaat, macam baru ni kemarin, maka di situ majlis ilmu, paling tidak kita dengar khutbah Jumaat. Lagi baik, tuan-tuan, majlis ilmu tu dibacakan Al-Quran, hadis Nabi, perbincangan untuk mengambil pengajaran seperti yang dibuat kita, alhamdulillah, kat Malaysia. Sebab itu, tuan-tuan mati Allah, di Malaysia ini yakinlah tuan-tuan, selagi mana ramai lagi manusia mengimarahkan masjid dan mengisi dengan majlis ilmu, insya-Allah, apa juga ramalan manusia tentang ekonomi, tuan-tuan, Allah lagi hebat yang memberi rezeki. Dia boleh datang dalam satu bentuk yang tanpa kita pernah terbayangkan. Dan ini yang berlaku dalam banyak negara umat Islam. Sebab itu, tuan-tuan mati Allah, cabaran besarnya ialah bagaimana kita nak meneruskan, menyampaikan perkara ni kepada keluarga kita. Sebab itu, tuan-tuan mati Allah, Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau dan seperti juga sahabat lain mendidik keluarga mereka, tuan-tuan, dengan ilmu dan ibadat. Saya ulang sekali lagi, tuan-tuan, sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka menjadikan keluarga mereka itu, tuan-tuan, dengan cara apa? Dengan ibadat dan ilmu. Walaupun ada yang kaya, tuan-tuan, tetapi benda tidak mampu memberikan segalanya kerana manusia tak pernah puas. Tapi bila mana kita sentiasa mendidik ahli keluarga dengan ilmu, dengan ibadat, percayalah, tuan-tuan, kadar perceraian takkan mudah berlaku pada keturunan kita. Saya ulang sekali lagi, ini bukan formula, tuan-tuan, tetapi jaminan Nabi SAW. Di keluarga saya selalu kembali pada keluarga sebab kita ada keluarga terdekat, tuan-tuan. Dan ini sebagai entiti terpenting dalam masyarakat dan negara. Untuk kita mewujudkan, tuan-tuan, keluarga bahagia, bukan semata-mata memberikan mereka makan dan pakaian, tetapi dua perkara ni perlu jaga.
ibadat dan pendidikan. Saya mendahulukan ibadat. Dua-dua tu penting. Tetapi dalam mendidik anak-anak, tuan-tuan, pada anak-anak kecil, kita kena didik dengan ibadat. Walaupun dah ada budak 6 tahun boleh bawa kereta kat Langkawi itu, tak apalah. Tapi nak ceritanya, tuan-tuan dimati Allah, kalau 6 tahun ni tuan-tuan boleh menjadi azan muazzin, 6 tahun dia boleh baca Quran, itu yang lagi patut keluarga menjadi bahagia. Anak 6 tahun normal ataupun sebaliknya, tuan-tuan, tetapi didekatkan dengan ibadat. Dan perkembangan terkini, tuan-tuan, di Malaysia ni semakin banyak anak OKU. Anak OKU ni makin ramai. Allah uji kat Malaysia. Saya tak ambil jauh contoh, saya ambil contoh di beberapa buah sekolah di Batang Kali. Pertambahan kelas OKU, sama ada dia Down syndrome, dia autism, ini di antara dia slow learner, semakin ramai. Kita kena sabar dan berdoa, tuan-tuan, ini satu ujian. Dan semua itu ada hikmah. Di Batang Kali, di sekolah menengah saya masuk, terpaksa ditambah, baru ni masuk parlimen. Kita minta ahli parlimen, kita sebut dalam parlimen. Alhamdulillah, nak ceritanya kelas bertambah. Dan ahli keluarga, tuan-tuan, macam ahli keluarga kami, kena memahami macam mana nak mendidik anak autism. Ada anak saudara dapat autism, tuan-tuan, ya, seorang dua. Jadi, tuan-tuan, rupanya tidak ada kaedah yang paling terbaik di rumah ini, kena kembali kepada ibadat. Anak autism yang bila kecil ataupun Down syndrome, tuan-tuan, ini cerita daripada Abu Hurairah sampai keluarga terpaksa, sebab ada kaitan semua dengan ibadat, tuan-tuan. Diperdengarkan bacaan Quran. Jika anak itu boleh melihat, dia melihat bapanya, ibunya selalu baca Quran dan solat sunat, dan dia dibawa ke masjid. 3 ini, tuan-tuan, ya, saya pesan sekali lagi kepada kita, jika ada anak cucu atau saudara kita, tuan-tuan, OKU, daripada kecil lagi, tuan-tuan, tolong bawa dan perlihatkan. Jika dia tiada penglihatan, perdengarkan. Biasanya Allah ini adil, tuan-tuan. Bila tak ada mata, telinga ada. Telinga boleh mendengar, biasanya. Perdengarkan yang baik-baik, terutamanya Al-Quran. Perdengarkan azan, dan beritahu bahawa azan ni masuk untuk solat. Jangan dibiarkan anak OKU ni berada dalam dunia dia, bagi handphone, selesai masalah. Itu yang biasa berlaku. Mak ayah solusi dia bagi handphone, mainlah apa-apa, yang penting diam. Bahaya, tuan-tuan mati Allah. Sebab itu, tuan mati Allah, bukanlah saya kata bahaya macam mana jika dia diisi dengan program-program yang sebaliknya, bahaya. Tapi jika diperdengarkan Al-Quran, diperlihatkan yang baik. Sebab itu ibadah ni, tuan-tuan, anak kecil tu perlu tengok, oh, ayah dia solat, oh, umi dia baca Quran, oh, dia dibawa ke masjid. Sebab itu Alhamdulillah, terbaru ni saya tengok, macam di Kedah saya tengok ada dia bagi satu tempat playground untuk anak-anak di masjid itu. Sebab biar dia main kat situ, kita mak ayah solat di satu tempat. Jadi cuma tujuan dia, maqasid dia nak beritahu bahawa masjid ini tempat baik. Dia mendidik kepada anak-anak itu, dan ini akan memberikan satu barakah kepada keluarga kita. So ini yang dibuat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan sahabat Nabi yang lain. Beliau mendidik anak-anak ini dengan ibadat dan ilmu. Beliau membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghafaz. Di samping Al-Quran, disebut ada 3 bentuk yang disebut oleh Abu Hurairah untuk mengekalkan rahmat Allah, menambahkan rahmat Allah. Maka di antaranya, tuan-tuan, apa dia? Terus berbuat baik kepada ahli keluarga, ibu bapa. Yang kedua, bacaan Al-Quran tidak pernah tinggal dari hidup kita. Tempat tu jadi rumah. Dan yang ketiga, tuan-tuan, dirikan ibadat yang lain dan majlis ilmu.
Kerana majlis ilmu juga sifatnya ibadat. Majlis ilmu itu sifatnya ibadat. Sebab itu apabila ini berlaku tuan-tuan, maka kita dapat melihat bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu ini sebenarnya berakhir dengan kematian yang dirindui. Kerana beliau di antara sumber riwayat hadis yang banyak, dan di sinilah sebenarnya beliau meninggalkan satu ilmu, iaitu ilmu jariah, ilmu yang baik, sehinggalah alhamdulillah tuan-tuan kita mendapat begitu banyak manfaat daripada periwayatan beliau. Jadi kesimpulan tuan-tuan dan mati Allah, fokus pada Abu Hurairah ini tuan-tuan dapat kita kaitkan bagaimana sebenarnya beliaulah orang kedua selepas Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an sebagai sumber ilmu Islam, kerana banyaknya beliau menghafaz hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau telah pun menunjukkan bagaimana rahmat Allah itu boleh turun dalam keadaan yang tidak diduga apabila beliau berakhir sebagai seorang negarawan. Ini saya punya ayat tuan-tuan ya. Beliau adalah seorang negarawan kerana beliau ni akhirnya layak diberikan tawaran menjadi pemerintah di pelbagai tempat, walaupun dalam sebahagian beliau menolak kerana beliau merasakan tidak mampu memikul amanah tersebut. Tetapi beliau tetap berterusan menyampaikan ilmu melalui hadis-hadis Nabi ini, sehinggalah dilihat beliau juga menjadi seorang dermawan. Subhanallah tuan-tuan ya. Jadi inilah pengajaran yang paling bermakna pada pandangan saya untuk kita renungi bersama tuan-tuan. Jadi teruskan istiqamah tuan-tuan kita semua dengan masjid Allah ini. Niat kita untuk ibadat, mencari redha Allah dan majlis ilmu. Tolong berikan masa kita seharian tuan-tuan untuk majlis ilmu. Tolong baca kitab-kitab bercetak, terutamanya Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Walaupun kita ada benda ni, jangan bergantung sepenuhnya dengan benda ini, kerana benda ini boleh menjadi candu dan ketagih, seperti yang banyak berlaku di kalangan anak-anak kita di universiti. Saya cukup risau pada anak saya dan anak-anak kita tuan-tuan. Mereka sanggup duduk 3 jam tengok pada ini, mereka tak mampu bawa buku dalam kuliah. Itu yang saya cukup risau. Tapi tak apalah tuan-tuan, kita terus didik. Semoga generasi umat Islam akan dapat kita lahirkan yang terbaik dan berkualiti. Dan insya-Allah tokoh-tokoh seperti Abu Hurairah ni perlu dibacakan. Perlu dibacakan di rumah kepada anak-anak supaya melihat bagaimanakah contoh-contoh ikon ini tuan-tuan perlu diikuti. InsyaAllah sekadar ini dulu yang saya sampaikan. Ada persoalan? Clear? Tak ada apa ya? InsyaAllah segala baik daripada Allah SWT. Kekurangan daripada saya mohon maaf. Semoga kita dapat mengakhiri hidup kita khususnya pada bulan Syawal ini untuk kita sambung Zulqaidah, Zulhijjah, bulan-bulan terakhir dalam kalender Islam, dengan penuh ibadat, diterima Allah segala yang sunat yang wajib, dan kita bertemu satu lagi pada Aidul Adha, di mana ada ibadat korban, ada orang buat menunaikan haji sebagai satu lagi perayaan tanda kemenangan Islam yang hebat, khusus pada orang yang beriman dan bertakwa. Wallahu alam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma hdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.